Saya Afifi Zulhusni bin Haji Muhammad Ali 273854. Pengenalan. Ia merupakan satu proses untuk mencapai penyelesaian di antara dua pihak dan merupakan satu perjanjian ketiga berhujah atau jika berlaku sesuatu pertikaian. Konflik pula berlaku jika terdapat perbezaan pendapat hingga wujud perasaan tidak puas hati. Berdasarkan kepada permasalahan yang berlaku di ini, setiap individu perlu memahami tujuan untuk mencapai hasil yang terbaik dalam setiap rundingan. Prinsip mencari faedah secara bersama dan mengekalkan hubungan itu merupakan kunci. Perundingan dapat membentuk kredibiliti dalam diri. Setiap kali berlakunya sesuatu rundingan, ia bukanlah satu proses untuk melawan ataupun menumbangkan pihak lawan, tetapi ia merupakan satu usaha untuk mencari jalan penyelesaian sesuatu masalah ataupun konflik yang berlaku dengan kesepakatan. Bagi menguruskan sesuatu situasi secara berkesan dan baik, seseorang individu itu harus mempunyai ciri-ciri seperti berikut. Yang pertama, empati. Yang kedua, daya kesabaran. Yang ketiga, penilaian terhadap limitasi pihak lawan. Yang keempat, bersikap adil. Yang kelima, kebolehan menjangka titik penyelesaian pihak lawan. Dan yang keenam, pendekatan yang inovatif. Rundingan yang berjaya itu pastinya akan melibatkan persetujuan dan mengharapkan give and take di antara kedua-duanya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya meneruskan pembentangan kumpulan kami berkaitan dengan latar belakang kes. Salah satu contoh pengurusan konflik yang melibatkan proses perundingan dengan cara melakukan rundingan baik dan rundingan secara berfikiran matang. Pengalaman seseorang individu yang berkhidmat sebagai seorang guru disiplin di sebuah sekolah. Masyarakat yang tinggal berhampiran dengan kawasan sekolah tersebut merupakan masyarakat yang amat prihatin dan memberikan kerjasama kepada pihak sekolah dan sentiasa mengambil berat dan mengikuti setiap perkembangan yang berlaku di sekolah. Pada suatu hari, guru disiplin di sekolah ini telah menerima satu kes disiplin yang berat, iaitu kes penyalahgunaan dadah di kalangan pelajar sekolah. Gejala penyalahgunaan dadah di kalangan pelajar sekolah dilihat semakin hari semakin serius dan tidak dapat dibendung lagi. Masalah penyalahgunaan dadah ini timbul apabila pelajar dengan berani menggunakan dadah bagi tujuan kepuasan dan keseronokan diri sendiri. Guru disiplin tersebut telah menjalankan hukuman kepada pelajar tersebut dengan mengeluarkan surat gantung sekolah selama sebulan dan kes tersebut dibawa ke balai polis untuk tindakan selanjutnya. Hukuman yang diberikan oleh guru disiplin tersebut bukanlah sekadar bertujuan untuk memberikan pengajaran, tetapi merupakan prosedur yang dilakukan berkaitan dengan masalah disiplin pelajar. Atas hukuman yang telah diberikan kepada pelajar tersebut telah membuatkan ibu bapa pelajar tersebut tidak boleh menerima kenyataan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Rizwan bin Muawin, nombor matrik 269372. Saya akan menyambung dengan tajuk analisa kes. Berdasarkan kepada konflik yang berlaku ini memerlukan tindakan seorang guru disiplin tersebut lakukan proses rundingan yang boleh membawa kepada kebaikan bagi kedua belah pihak. Persepsi yang positif terhadap lawan adalah penting dalam melakukan proses perundingan integratif, tetapi perundingan distributif akan sentiasa dipenuhi dengan segala tanggapan yang negatif atau bersikap bias pada diri semua perundingnya. Kadang-kadang mempunyai persepsi yang negatif ini boleh mengakibatkan perunding integratif bertukar menjadi perunding distributif. Dalam konflik yang berlaku ini, perundingan yang berkesan adalah perundingan yang boleh mencapai penyelesaian yang dapat memuaskan hati pihak yang terlibat dalam proses rundingan ini. Persepsi negatif hanya akan menyusahkan proses penyelesaian dan patut dihindari daripada menggunakannya. Namun begitu, persepsi negatif terhadap pihak lawan adalah suatu tabiat semula jadi yang sukar untuk dielakkan. Oleh kerana itulah perundingan secara bijak perlu dilakukan supaya dapat memahami persepsi masing-masing, supaya sikap di kalangan perunding akan dapat diwujudkan dan penyelesaian akan dapat dicapai secara integratif. Berdasarkan kepada konflik yang berlaku ini, tanggapan awal perlu dilakukan supaya ini dapat memberikan gambaran dalam melakukan perundingan. Selain itu, ianya juga bertujuan untuk memainkan peranan yang besar di dalam sebarang perundingan kerana ianya akan membantu untuk mencorakkan jenis atau gaya komunikasi yang akan digunakan oleh perunding dalam perundingannya.
Tanggapan awal berkaitan dengan konflik ini adalah berkaitan dengan tindakan ibu bapa daripada pelajar yang dapati bersalah dalam kes penggunaan dadah itu, memarahi dan cuba melakukan tindakan protes berkaitan dengan tindakan yang telah diambil oleh pihak sekolah terhadap anaknya. Ibu bapa daripada pelajar yang bersalah ini merupakan golongan individu yang mempunyai kedudukan yang tinggi dan mereka merupakan golongan kelas atasan. Pada pendapat mereka, tindakan menggantung anak mereka itu merupakan tindakan yang boleh memalukan dan merosakkan reputasi mereka sebagai individu yang mempunyai pengaruh yang kuat. Melihat kepada permasalahan yang berlaku ini, menjelaskan bahawa sikap ketidakpuasan hati ibu bapa tersebut telah mengundang ketegangan yang berlaku di sekolah. Pihak guru disiplin tersebut melakukan tindakan menjatuhkan hukuman gantung itu adalah untuk memastikan keselamatan dan persekitaran semua warga sekolah tidak terjejas dengan isu penyalahgunaan dadah tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan teruskan dengan perbincangan dan cadangan menyelesaikan konflik, di mana berdasarkan kepada situasi yang berlaku ini, cara mengatasinya memerlukan satu kajian yang menyeluruh. Beberapa langkah perlu diambil bagi melakukan proses perundingan secara baik dengan pihak yang terlibat. Jadi langkah yang pertama adalah guru disiplin ini perlu mengenal pasti dan mentakrifkan masalah yang berlaku dengan baik dengan cara mendapatkan maklumat asas berkaitan dengan diri pelajar daripada ibu bapanya. Jadi ianya bagi membantu untuk mengenal pasti sama ada pelajar tersebut terlibat dengan penyalahgunaan dadah atau tidak. Guru tersebut juga perlu cuba mendekati pelajar berkaitan bagi mengetahui mengapa melakukan perbuatan seperti itu. Jadi untuk langkah yang kedua, pengumpulan semua isu-isu yang berkait dengan masalah utama dalam kes ini adalah yang pertama, sikap ibu bapa yang menyalahkan pihak sekolah. Yang keduanya, dari mana pelajar tersebut mendapatkan dadah. Dan ketiga, siapa lagi antara rakan yang terlibat dengan salah laku dadah ini. Dan yang keempat, hukuman gantung atau hukuman lebih berat menanti mereka ini. Jadi yang langkah ketiga, dalam menjalankan proses perundingan ini, sebagai seorang guru perlu mengetahui had keupayaan dan alternatif yang boleh membawa kepada penyelesaian yang terbaik. Bagi langkah yang keempat, ianya juga menentukan sasaran dan melakukan perbincangan dengan mengemukakan segala maklumat yang diperolehi. Segala maklumat tersebut harus diberikan kepada ibu bapa pelajar tersebut sebagai bahan bukti supaya ibu bapa tidak menuding jari kepada pihak sekolah akan tindakan memberikan hukuman kepada anak mereka. Jadi dengan adanya bukti tersebut akan memberikan pengajaran kepada ibu bapa ini supaya lebih mementingkan tanggungjawab terhadap penjagaan anak mereka. Bukan saja di rumah tetapi mengetahui kedudukan anak-anak mereka di luar. Jadi menjelaskan kepada ibu bapa bahawa tanggungjawab ibu bapa adalah penting, bukan sahaja menyediakan segala keperluan yang diperlukan, tapi perlu disertakan dengan didikan dan kasih sayang secukupnya supaya anak-anak tidak terabai dan melakukan perbuatan yang sia-sia. Bagi langkah yang kelima, memikirkan strategi yang perlu digunakan bagi mengatasi masalah ini bagi mendapatkan hasil perundingan yang baik. Perundingan perlu dijalankan dengan menggunakan pendekatan yang bersifat distributif. Dalam perundingan ini juga dikenali sebagai win-lose atau zero-sum disebabkan oleh taktik hardball yang digunakan oleh pihak perunding. Tujuan kepada pemilihan cara ini adalah untuk mencapai kemenangan untuk pihak sendiri tanpa memikirkan pihak lawan. Matlamat utama perundingan ini adalah menewaskan pihak lawan. Dengan cara ini, ianya akan menundukkan pihak lawan seperti menggunakan tuntutan, tindakan undang-undang, kekerasan serta hukuman. Jadi langkah yang keenam, bagaimana cara hendak menerangkan isu berkenaan kepada ibu bapa pelajar tersebut? Adalah dengan menggunakan kuasa untuk mempengaruhi dan menundukkan pihak lawan seperti tindakan undang-undang serta hukuman. Cara pujukan juga digunakan untuk menenangkan perasaan ibu bapa pelajar apabila mengetahui sikap anaknya itu. Jadi berdasarkan kepada konflik yang berlaku ini, guru disiplin tersebut menceritakan dengan terperinci tentang perbuatan pelajar yang jatuhi hukuman tersebut supaya pihak ibu bapa sedar akan kesilapan yang mereka lakukan dan perlu melakukan proses penambahbaikan. Dalam masa sama juga, ibu bapa pelajar tersebut sedar akan tindakan mereka yang memarahi pihak sekolah adalah tidak wajar hanya kerana ingin
menjaga kedudukan mereka di luar sana. Jadi saja melihat kepada limitasi atau halangan yang terpaksa dilalui ketika proses perundingan berlaku adalah sikap pihak yang tidak mahu memberikan kerjasama yang baik pada peringkat awal. Bertindak agresif boleh membuatkan kes ini menjadi lebih serius dan sukar untuk diselesaikan. Selain itu juga, kemahiran memujuk yang dimiliki oleh guru disiplin tersebut adalah kurang memberikan kesan kepada pihak ibu bapa yang terkejut akan perbuatan anak mereka yang telah melakukan kesalahan dalam penyalahgunaan dadah itu. Oleh kerana masalah tersebut telah memaksa tugas guru kaunseling untuk berinteraksi dan memujuk pihak ibu bapa supaya dapat menenangkan diri mereka dan bertindak lebih rasional seperti ini. Baik, seterusnya, bukan itu saja. Bantuan daripada guru kaunseling juga membuatkan ibu bapa pelajar tersebut sedar akan kesilapan yang mereka lakukan dan memohon maaf kepada pihak sekolah atas kekerasan dan kelancangan pihak mereka menyerang pihak sekolah. Terima kasih. Kesimpulan, perundingan dan pertimbangan secara keseluruhan mempunyai pengaruh yang penting ke atas keputusan yang diambil bagi kedua-dua pihak. Strategi yang diaplikasikan di atas memulihkan proses perundingan dengan ibu bapa tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan berkesan. Sekiranya rundingan dilakukan tidak memberi kesan, tindakan melaporkan kepada pihak yang sepatutnya adalah jalan penyelesaian. Berdasarkan kepada konflik yang berlaku ini, pada pendapat saya ia telah memberikan banyak pengajaran yang boleh dipelajari. Rundingan merupakan interaksi yang berlaku dalam hubungan dua hala di mana kedua belah pihak mempunyai peranan masing-masing. Komunikasi yang berlaku dalam proses rundingan ini boleh mengubah persepsi dan jangkaan berkaitan sesuatu situasi, hubungan, proses dan juga hasil daripada perundingan tersebut. Contohnya, gaya komunikasi guru disiplin tersebut dapat memberikan penjelasan yang jelas kepada ibu bapa, membuatkan kedua ibu bapa tersebut terkesan dengan segala penceritaan yang disampaikan. Komunikasi yang baik dan tersusun memberikan makna yang jelas, membuatkan pihak lawan menerima. Pihak lawan juga dapat melakukan perbincangan atau rundingan dengan tawaran yang akan membawa keuntungan kepada kedua-dua belah pihak. Komunikasi dalam rundingan ini juga merupakan nadi kepada proses pertukaran dan perkongsian maklumat yang membolehkan perundingan mencapai matlamat yang dimaksudkan. Kandungan mesej yang hendak disampaikan meyakinkan dan berjaya mempengaruhi serta menerima sebarang tawaran, lebih-lebih lagi dalam keadaan kecemasan seperti mana yang berlaku di atas. Jadi perundingan ini perlu bijak serta kreatif di dalam berunding demi kebaikan kepada kedua-dua pihak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.